Terima kasih kerana memilih kami pada waktu ini. 30 minit di series utama, anda bersama saya, Ruzani Ruslan. PKP 3.0 dilaksanakan di seluruh negara. Juga, senarai haid cetus kebimbangan rakyat. Ekoran peningkatan kes COVID-19 yang semakin membimbangkan, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan bermula esok sebarang aktiviti rentas daerah dan negeri sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP tidak dibenarkan sama sekali. Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, semua bentuk perhimpunan sosial termasuk kenduri, majlis perkahwinan dan pertunangan, majlis doa selamat dan tahlil, majlis makan malam, majlis sambutan hari jadi serta majlis rasmi kerajaan serta swasta turut dilarang. Pengecualian diberikan bagi tujuan kecemasan, kesihatan, bekerja, ekonomi, temu janji vaksinasi dan pasangan jarak jauh. Dalam pada itu, semua aktiviti sukan dan rekreasi turut dilarang kecuali sukan dan rekreasi individu di kawasan terbuka seperti jogging, berbasikal dan senaman dengan mengamalkan penjarakan fizikal. Manakala majlis akad nikah dibenarkan dengan jumlah kehadiran dan prosedur operasi standard SOP yang ditentukan pihak berkuasa agama Islam negeri bagi orang Islam dan Jabatan Pendaftaran Negara bagi orang bukan Islam. Dalam pada itu, menurutnya langkah terbaik bagi mengurangkan jangkitan adalah dengan duduk di rumah. Kejayaan mengawal wabak ini dalam gelombang pertama dan kedua boleh dijadikan contoh. Beliau mengingatkan gelombang ketiga yang sedang kita hadapi ini lebih ganas dan kritikal. Wabak COVID-19 akan menjadi lemah dan tewas jika setiap individu mengamalkan disiplin kendiri yang tinggi. Jika tiada keperluan untuk keluar, rakyat diingatkan untuk duduk sahaja di rumah. Sementara itu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj meminta rakyat mengorbankan amalan alzim di Aidilfitri bagi mengawal wabak yang sukar dikawal itu. Menerusi hantaran di akaun Facebook rasmi Selangor Royal Office, baginda mengingatkan rakyat supaya menyambut Aidilfitri kali ini dalam suasana sederhana dan berwaspada. Rakyat diminta untuk tidak meneruskan amalan-amalan lazim pada hari raya seperti pulang ke kampung dan kunjung mengunjung. Baginda mengingatkan setiap individu yang perlu keluar ke tempat awam supaya mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Meskipun PKP akan bermula esok, ia hanyalah disifatkan sebagai sementara. Hal ini kerana dengan mengawal pergerakan orang ramai, ia berkemungkinan boleh meratakan lengkuk jangkitan. Menurut pakar virologi dari Universiti Malaya, Profesor Dr. Sazali Abu Bakar, ianya bukan jalan penyelesaian tetapi bagi mengurangkan beban rakyat. Prosedur operasi standard SOP terperinci bagi semua larangan dan arahan dalam PKP akan diumumkan Majlis Keselamatan Negara MKN. Sazali yang juga pengarah Pusat Penyelidikan dan Pendidikan Penyakit Berjangkit Tropika, TDRAG UM berkata, PKP kali ini membenarkan sektor ekonomi diteruskan dan ini boleh membawa padah jika tiada saringan berkala dibuat bagi memastikan tiada yang positif menjangkiti mereka. Sementara itu, menurut pengamal perubatan yang juga pakar kesihatan keluarga, Dr. Suhazaili Abdullah, beliau sendiri melihat jumlah kes semakin meningkat dan membimbangkan. Tambah beliau, sebanyak 60% kes sekarang adalah kes sporadik yang telah membentuk kluster tertentu namun sukar dijejak puncanya. Kerajaan disarankan untuk memperbetulkan tanggapan negatif
apabila terdapat segelintir masyarakat beranggapan bahawa premis perniagaan yang tersenarai dalam sistem pengecaman lokasi panas untuk libat urus dynamic height lebih berisiko berbanding kawasan lain. Menurut Pengerusi Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia, Samenta, Datuk William Ang, pihaknya mengalu-alukan dan menyokong pelaksanaan HIDE sebagai peluang untuk industri perniagaan memperbetulkan sebarang kepincangan dalam pematuhan prosedur operasi standard SOP apabila disenaraikan dalam sistem ini. Bagaimanapun, beliau menggesa kerajaan untuk memperjelaskan kepada masyarakat bahawa sekiranya sesuatu premis perniagaan itu disenaraikan dalam HIDE, tidak semestinya ia lebih berbahaya berbanding kawasan lain. Tambahnya, tanggapan negatif sebegini boleh berlanjutan berminggu-minggu, malah mungkin berbulan-bulan sebelum pengusaha perniagaan dapat memulakan usaha pemulihan. Terdahulu, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dilaporkan berkata mana-mana premis yang tersenarai dalam sistem HIDE diarah tutup selama 3 hari berkuat kuasa serta-merta. Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 PKRC Ke-8 bertempat di Gelanggang Seni Kota Baru hampir siap sepenuhnya dan akan dibuka dalam masa terdekat bagi menempatkan pesakit COVID-19 tahap 1, 2 dan 3. Pengarah PKRC Kelantan, Dr. Muhammad Azman Yaakob berkata, PKRC khas Gelanggang Seni bakal dilengkapi dengan 30 katil perubatan, bekalan oksigen mudah alih, mesin elektrokardiogram ECG dan kelengkapan perubatan yang lain. Menurutnya, katil perubatan itu dijangka akan sampai hari ini atau pagi esok yang khusus bagi menempatkan kes COVID-19 tahap 3. PKRC berkenaan dijangka akan dibuka pada hari raya pertama atau kedua. Selain itu, sebanyak 70 katil 2 tingkat juga tersedia untuk sejumlah 140 pesakit bagi menempatkan pesakit COVID-19 kategori 1 dan 2. Mengulas lanjut, beliau berkata, kerajaan negeri membantu dengan meluluskan RM213,000 untuk 30 katil perubatan yang lengkap dan 4 peralatan pemantauan pesakit. Dalam pada itu, Tengku Puan Temenggung Kelantan, Tunku Puan Sri Nur Hayati, almarhum Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj juga mendermakan troli kecemasan dan peralatan ECG kepada PKRC ini. Susulan kes kekejaman Israel terhadap Palestin, Malaysia Relief Agency MRA melancarkan tabung khas infak bantuan kecemasan Al-Quds untuk rakyat Palestin yang hilang tempat tinggal. Menurut Presidennya, Dr. Muhammad Daud Sulaiman, MRA mengutuk sekeras-kerasnya serangan rejim Zionis ke atas umat Islam di Masjid Al-Aqsa sejak beberapa hari lalu. Hampir 2,000 umat Islam Palestin, terutama di kejiranan Sheikh Jarrah yang menjalani ibadah berpuasa pada Ramadan, dihalau dari rumah dan menjadi mangsa kekejaman Israel. Sehingga kini, tabung berkenaan telah berjaya mengumpul RM60,000 hasil sumbangan orang ramai dan mensasarkan kutipan sebanyak RM200,000 untuk dihantar ke Palestin sehingga akhir Syawal. MRA mengalu-alukan sumbangan bagi mereka yang ingin membantu meringankan beban rakyat Palestin menerusi tabung infak bantuan kecemasan Al-Quds melalui akaun Malaysian Relief Agency berhad iaitu Maybank 5640 9820 8020 atau sila hubungi talian 013 337 1672 atau layari akaun Facebook MRA untuk maklumat lanjut. Series utama Berhad seketika menyusul selepas ini. 20 maut serangan udara di Gaza. Variasikan senaman anda dengan menimbulkan keseronokan. Paling bagus ialah lakukan aktiviti senaman secara berkumpulan. Dan antara aktiviti senaman berkumpulan yang anda boleh lakukan ialah Zumba dan senaman ringan di rumah. Semua orang boleh mengamalkan kehidupan yang aktif, tak kira tua atau muda, yang bujang ataupun yang sudah berkeluarga.
Ingat, tiada halangan untuk anda menjadi aktif. Antara senaman yang sesiapa pun boleh lakukan ialah senaman regangan menggunakan resistance band, fun ride, fun run dan night workout. Ingat, memang ada banyak cara untuk kekal aktif. Jadi, korang janganlah bagi alasan untuk tidak aktif, okey? Bertemu kembali. Ekonomi Malaysia diunjurkan kekal berkembang pada kadar 6.0% hingga 7.5% tahun ini, walaupun negara melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan buat kali ketiga. Menurut Governor Bank Negara Malaysia BNM, Datuk Nur Syamsiah Muhammad Yunus, impak pelaksanaan PKP 3.0 adalah sama seperti pelaksanaan PKP 2.0 yang lalu, iaitu hanya membabitkan larangan sosial dan aktiviti. Beliau berkata sektor ekonomi masih dibenarkan untuk beroperasi dan ia mengurangkan impak pelaksanaan PKP sekaligus membolehkan langkah pemulihan ekonomi negara diteruskan. Unjuran keluaran dalam negara kasar negara KDNK juga selaras dengan anggaran Bank Dunia pada 6.0% dan tabung keuangan antarabangsa IMF pada 6.5%. Ekonomi Malaysia mencatatkan penyusutan kecil 0.5% pada suku pertama 2021. Harga minyak sawit mentah MSM melonjak 12.03% dalam tempoh 2 bulan sejak 15 Mac lalu. Ketua Pengarah Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB, Dr. Ahmad Parviz Gulam Khadir berkata, prestasi positif harga MSM disokong peningkatan harga minyak kacang soya, lonjakan ekspor dan stok minyak sawit yang masih terkawal. Ekspor minyak sawit Malaysia melonjak 12.6% kepada 1.34 juta tan pada April 2021 berbanding 1.19 juta tan pada Mac 2021 disebabkan peningkatan permintaan dari negara pengimport utama. Dalam pada itu, pengeluaran MSM bagi Januari hingga April 2021 adalah 6% lebih rendah kepada 5.18 juta tan. Harga MSM yang dicatatkan pada 7 Mei melepasi paras kemuncak sebelum ini iaitu RM4,652. Malang tidak berbau buat kesemua 4 kru helikopter terhempas. Kejadian berlaku di sebuah tasik di Dali dekat wilayah Yunnan di barat daya China semalam. Kesemua mangsa disahkan meninggal dunia. Menurut agensi berita Xinhua, 2 anak kapal yang diselamatkan pada tengah hari semalam meninggal dunia selepas rawatan perubatan kecemasan gagal. 2 lagi kru ditemukan sekitar jam 2.55 pagi dan disahkan meninggal dunia. Helikopter itu terhempas di tasik Erhai semalam ketika melakukan operasi mengangkut air bagi memadamkan kebakaran hutan. Bagaikan tiada kesudahan, sekurang-kurangnya 20 orang awam terbunuh termasuk 9 kanak-kanak dan seorang komander kanan Hamas. Turut tercedera 65 yang lain dalam serangan udara oleh Israel. Serangan itu dilancarkan sebagai tindak balas terhadap roket dilancarkan Hamas dan pejuang Palestin susulan keganasan di pekarangan Masjid Al-Aqsa. Menurut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Hamas melampaui batas dengan mengarahkan peluru berpandu ke arah Baitul Maqdis menyebabkan negara Yahudi itu bertindak balas dengan kekuatan. Tambahnya lagi, mereka terpaksa membalas kerana tiada tolak ansur terhadap wilayah dan ibu kota itu. Menurut jurucakap tentera Jonathan Conricus, pihaknya sudah bermula dan akan menyerang sasaran ketenteraan di Gaza. Sementara itu, Hamas yang menguasai tebing Gaza mengingatkan Israel untuk menarik semula tenteranya dari perkarangan masjid dan daerah Sheikh Jarrah. Sebagai persiapan untuk menerima umat Islam termasuk jemaah haji pada malam 27 dan 29 Ramadan,
Pihak berkuasa Arab Saudi memperhebatkan langkah pencegahan wabak COVID-19 di Masjidil Haram serta Masjid Nabawi. Menurut jurucakap pentadbiran am hal ehwal dua masjid suci, Hani bin Hosni Haidir, tumpuan diberi terhadap operasi pembersihan dan pensterilan serta operasi teknikal selain pengangkutan termasuk menyediakan kenderaan di dalam dua masjid suci. Beliau berkata kaki tangan bekerja sepanjang waktu dan turut mengatur mekanisme masuk dan keluar serta perkhidmatan yang diberikan kepada jemaah haji di bawah pengawasan Ketua Pentadbiran Sheikh Abdul Rahman As-Sudais. Tambahnya, Ketua Pentadbiran menyelaras dengan pihak berkuasa berkaitan untuk mengatur pergerakan jemaah di dalam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi serta dataran di perkarangan. Kesatuan Eropah EU dijangka meluluskan penggunaan vaksin Pfizer-BioNTech untuk remaja berusia 12 hingga 15 tahun seawal bulan Juni. Ia susulan pentadbiran makanan dan ubat-ubatan Amerika Syarikat yang membenarkan vaksin untuk golongan remaja tersebut. Menurut pengarah eksekutif Agensi Perubatan Eropah EMA, Emer Cook, pengawal selia perubatan EU sudah menerima data Pfizer-BioNTech dan pihaknya dijanjikan data daripada ujian klinikal dan kajian yang dilakukan di Kanada dalam 2 minggu lagi. Dalam pada itu, Cook berulang kali disoal mengenai tekanan disokong oleh Amerika Syarikat supaya paten vaksin itu ditarik. Beliau mengatakan perkara itu bukan keutamaan kerana Eropah sudah mengeksport banyak dos vaksin untuk kegunaan sendiri. Terdahulu, Cook diberi vaksin AstraZeneca meskipun vaksin tersebut dikritik hebat oleh Suruhanjaya Eropah kerana kes pembekuan darah yang berlaku di beberapa negara di Eropah. Teruskan bersama kami dalam series utama Menarik dalam Sukan selepas ini. Hamilton terus menyerlah. Dalam membudayakan normal baru, penggunaan perkhidmatan digital mampu melancarkan lagi urusan seharian kita. Ikuti contoh Adam mengadaptasi normal baru di tempat kerja. Sebelum memasuki bangunan, dia menggunakan aplikasi MySejahtera untuk membuat penilaian kesihatan kendiri bagi memastikan dirinya berisiko rendah dan mendaftar masuk ke lokasi. Kemudian, dia merekodkan kehadirannya di portal SpotMe. Di dalam lift, Adam dan pegawai-pegawai lain berdiri mengikut penjarakan sosial yang betul. Sebelum ke mesyuarat, Adam menyemak dokumen yang diperlukan menerusi sistem DDMS. Semua pegawai duduk dengan jarak 1 meter. Mesyuarat ini juga dilaksanakan secara telesidang menggunakan MyGov UC. Ekonomi pasca COVID-19 ternyata mencabar, namun telah membuka peluang pekerjaan baru, terutamanya dalam ekonomi digital. Ini mendorong Khairul untuk meningkatkan kualiti hidupnya. Dia mendapatkan maklumat tentang memulakan perniagaan di portal Malaysia Biz. Dalam mengadaptasi normal baru ini juga, anaknya sedang giat mengikuti pembelajaran secara dalam talian. Demi masa depan keluarganya, Khairul membuat keputusan untuk mendaftarkan perniagaan barunya. Tahukah anda tentang pendigitalan KKM? Pesakit kes ringan seperti Laila kini boleh menempah slot temujanji secara dalam talian di portal MyHealth. Di klinik, jururawat menjana surat pengesahan dan pengakuan pegawai Laila menerusi EGL. Sementara itu, Dr. Muizzuddin sedang memberikan penilaian kesihatan susulan secara maya. Apabila tiba giliran Laila, dia menerima rawatan yang sewajarnya. Dr. Muizzuddin kemudian merekodkan maklumat kesihatan pesakit ke dalam sistem HIS. Kita harus bergerak seiring dengan perubahan masa. Pendigitalan ialah normal baru. Kita guna, kita sokong, kita mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Wan Hafiz, kita akan bawakan kepada anda
laporan cuaca. Kalau tadi kita sibuk dengan menilai apa dan juga mendapat intipati daripada berita-berita yang sahih, yang penting, tapi kita akan jenak seketika untuk mengikuti keadaan cuaca. Hari ini saya akan bawa kepada anda secara eksklusif daripada Cyberjaya, membawa kepada anda keadaan cuaca terkini. Baik, untuk maklumat para penonton, tuan-tuan dan puan-puan, negara kita masih lagi berada pada fasa peralihan monsun dan kebiasaannya secara klimatologinya, keadaan angin adalah bertiup daripada pelbagai hala dengan kelajuan yang agak lemah dan dengan keadaan angin yang kurang signifikan buat masa kini. Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang apa-apa amaran cuaca waspada, amaran hujan lebat, tetapi harus diingatkan kepada anda semua, hujan berserta rebut petir boleh berlaku menjelang ke lewat petang dan juga ke awal malam. Itu kebiasaannya secara normalnya. Jadi pada orang ramai seharusnya lebih berwaspada, dan ketika hujan berlaku, hujan lebat dan rebut petir, jangan anda berada di kawasan di padang ataupun di bawah bangunan yang ataupun struktur yang tidak kukuh, yang amat berbahaya. Baik, berdasarkan paparan carta angin juga, pada ketika ini terdapat kawasan halaju angin yang cukup kencang, terutamanya di bahagian Selat Melaka Utara dan juga di perairan Phuket. Jadi para nelayan, janganlah anda turun ke laut buat masa kini. Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran angin kencang serta lok bergelora ketika pertama, kedua dan juga ketiga. Yang mana amaran ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dekat laut kerana halaju angin boleh mencapai 50 hingga ke 60 km sejam dan ketinggian ombak juga boleh melebihi 4.5 meter. Baik, buat masa ini kita akan beralih kepada paparan imej gemar radar untuk mengetahui apa yang berlaku sebenarnya pada ketika ini. Baik, di Semenanjung Malaysia pada ketika ini hujan berserta berpetir di satu tempat kini sedang berlaku di utara Semenanjung Malaysia dan juga di negeri pantai timur Semenanjung Malaysia kerana terdapat kawasan perubahan halaju angin. Di selatan Thailand angin bertiup dengan agak kencang, tetapi di bahagian utara Semenanjung Malaysia angin bertiup dengan agak lemah. Jadi terdapat kawasan perubahan halaju angin. Kerana inilah mengapa di utara Semenanjung Malaysia mengalami keadaan cuaca yang agak lembap. Keadaan yang serupa juga kini sedang berlaku di negeri Johor, yang mana hujan berserta rebut petir juga kini sedang berlaku. Dan hujan lebat ini di utara dan juga di negeri Johor ini, kita jangkakan ianya akan berlanjutan sehingga ke lewat petang nanti. Bagi negeri Sabah pada ketika ini dalam keadaan yang agak mendung, cuaca baik. Jadi kepada anda semua yang mana ingin membawa anak-anak untuk bermain layang, bolehlah berbuat demikian kerana di negeri Sabah terutamanya di bahagian Sandakan dan juga di pantai barat di Kota Kinabalu, keadaan agak berangin. Baik, tetapi keadaan cuaca yang berbeza pula kini berlaku di negeri Sarawak. Hujan berserta rebut petir kini sedang berlaku di hampir ke semua bahagian, terutamanya di bahagian tengah yang melibatkan di bahagian Sibu, Serian, Mukah, Kapit dan juga di bahagian Betong. Hujan lebat ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti dan pada esok pagi insya-Allah keadaan cuaca agak baik. Kita jangkakan keadaan cuaca cerah bagi ke semua negeri, dan tetapi menjelang ke petang hujan berserta rebut petir dijangkakan masih lagi akan berlaku yang melibatkan di hampir ke semua negeri di Semenanjung Malaysia, di negeri Sabah dan juga di negeri Sarawak. Jadi pada anda semua yang mana menunggang motosikal, yang mana ingin pulang ke rumah esok daripada kerja, pastikan anda membawa baju hujan dan pastinya anda harus merancang perjalanan anda supaya tidak tersekat di dalam kesesakan jalan raya, dan sekiranya tersekat di kesesakan jalan raya, pastikan anda bersabar. Okey, baik, sekian saja laporan cuaca daripada saya Wan Hafiz yang kita bersama langsung daripada Cyberjaya, dan sebelum pisah kita akan lihat ramalan cuaca bagi 3 hari bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Liga Super Malaysia 2021, Seri Pahang keluar daripada zon bahaya menerusi pemain import baharu apabila berjaya mencipta kemenangan ke atas Perak 3-2 dekat Stadium Perak Ipoh malam tadi. Pemain import baharu Seri Pahang, Aung Kang Man, meletakkan skuadnya di depan pada minit ke-34 hasil percubaan jarak dekat. Dan disusuli gol kedua Tok Gajah juga menerusi pemain import gantian Kenjuk Wal Atiu pada minit ke-58. Pun begitu, Perak yang berdepan krisis dalaman merapatkan jurang 10 minit kemudian. Atiu bagaimanapun melengkapkan kemenangan bergaya Seri Pahang dengan gol ketiga apabila menanduk masuk bola umpanan Nur Azam Aziz ketika perlawanan berbaki 2 minit. Keputusan itu juga menyaksikan Seri Pahang naik 2 tangga ke kedudukan ke-9 berkongsi 12 mata bersama Perak yang menghuni tempat ke-10. Dalam pada itu, di kem yang sama, penyokong Perak yang berang atas kekalahan skuad The Boss Gaurus bertindak membaling suar ke dalam padang pada minit terakhir perlawanan selepas mereka tidak berpuas hati dengan prestasi pasukan. Ia bagaimanapun dapat dikawal rapi oleh polis dan petugas dekat stadium tersebut. Perak berjaya menambah gol pada masa kecederaan menerusi Karika, namun gol itu sudah terlambat untuk pasukan kendalian Chong Yifat untuk sekurang-kurangnya menamatkan perlawanan dengan keputusan seri. Beralih ke sukan antarabangsa, pelumba Mercedes AMG Petronas Lewis Hamilton terus gah apabila meraih kemenangan kelima berturut-turut di Grand Prix Spanyol selepas mengatasi pelumba Red Bull Max Verstappen dekat luar Montmello. Kemenangan itu juga adalah kejuaraan ke-98 dalam kerjaya pelumba British itu, manakala rakan sepasukan Valtteri Bottas melengkapkan podium di tempat ketiga. Hamilton yang bermula dari petak utama selepas meraihnya buat kali ke-100 berjaya mengatasi Verstappen dengan jentera kendaliannya menggunakan tayar baharu selepas melakukan pit stop kedua secara mengejut. Kemenangan itu juga membolehkan dia menjarakkan kedudukan keseluruhan dengan Verstappen apabila mendahului dengan 14 mata. Baik, sekian dulu series utama buat masa ini. Amalan menjaga SOP sudah menjadi sebahagian daripada hidup kita. Kekalkan penjarakan sosial dan terus lindungi diri dan keluarga bagi memutuskan rantaian COVID-19. Salam hormat dan Assalamualaikum.